Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia penceramah undangan pagi ini iaitu Ustaz Dr. Syuhada bin Mahmud Al-Hafiz, pegawai-pegawai di peringkat negeri dan daerah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat berkumpul dalam dewan ini bagi majlis ceramah mingguan pagi Jumaat. Tanpa lengahkan masa, saya mempersilakan penceramah kita untuk menyambung kitab 40 teknik Rasulullah mengajar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang berbahagia sahabat saya, tuan pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita nak sambung pengajian. Saya ingat kita berhenti pada teknik yang ke-6. Agak saya lah. Betul Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita nak baca tentang sirah, tentang sunnah Nabi SAW di dalam pendidikan. Yang mana tuan-tuan, kalau kita ikut, kita cuba meniru, mencontohi pendidikan cara Rasulullah SAW ini merupakan cara dan teknik yang paling berkesan. Kalau kita ikut tuan-tuan, kita ikut sunnah Nabi ini, kita dapat pahala. Antaranya tuan-tuan, dalam pendidikan Nabi SAW, Nabi ini suka berbual dan menguji pertimbangan akal fikiran. Ini antara teknik Rasulullah SAW. Nabi suka bertanya dan Nabi suka mengajak masyarakat ataupun para sahabat supaya berfikir. Jadi tuan-tuan, agama kita ni agama yang suka, yang mengajak kita supaya berfikir. Suka berfikir, suka meneliti, suka mengkaji. Baik, antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Antara uslub dan kaedah yang digunakan oleh Nabi SAW semasa mengajar ialah menggunakan kaedah bersoal jawab dan menimbulkan persoalan untuk dipertimbangkan. Nabi guna macam tu. Kaedah ni amat sesuai untuk menanggalkan kebatilan daripada jiwa seseorang yang memandang indah kebatilan tersebut. Nampak tuan-tuan, kadang-kadang kita anggap benda yang salah itu betul, ataupun kadang-kadang kita menganggap benda yang batil itu tak ada masalah. Tapi Nabi nak hilangkan kebatilan itu, Nabi jelaskan dalam bentuk perbualan, dalam bentuk pertimbangan akal fikirannya, atau menanam kebenaran ke dalam hati orang yang menganggap kebenaran tersebut sebagai suatu perkara yang janggal dan aneh. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, orang yang menganggap bahawa kebenaran ni perkara yang pelik. Orang rasa susah dah nak buat benda elok ni. Orang rasa sunnah ni satu benda yang tak sesuai diamalkan. Tuan-tuan, maka sebab itu teknik ini digunakan oleh Rasulullah SAW mengajak orang berfikir secara waras dan secara matang untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Baik. Qala, adapun contoh daripada bahagian yang pertama, kita dulu bahagian ni, iaitu menghilangkan kebatilan bagi mereka yang memandang indah kebatilan tersebut. Orang rasa benda salah tu tuan-tuan, batu.
Tapi Nabi nak hilangkan, ya, benda yang salah itu tetap salah, yang betul itu betul. Tuan-tuan tengok dalam hadis ini, kita baca terjemahan dia, ya. Hadis Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya, seorang pemuda datang bertemu Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Kan polis tu. Seorang pemuda datang minta izin dengan Nabi SAW untuk berzina, tuan-tuan. Ini kes ni dah berlaku zaman Nabi. Tapi satu kes sajalah yang kita baca, terpencil sangat. Ya, siap minta izin berzina. Hari ni tuan-tuan minta izin apa bukan, dia belasah lah kan. Tahu-tahu dah bersalin je. Ada pula atuk dengan wan tu, atuk dengan nenek tu happy pun ada. Tak apalah, yang penting dapat cucu kata dia. Luar nikah kau dalam nikah tak kisahlah orang juga kata dia. Ini pun masalah juga tuan-tuan, ya. Baik, terus. Jadi dia kata apa, ya Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan perzinaan. Lalu semua kaum yang berada di situ menuju kepadanya dan mengherdiknya sambil berkata, "Hentikan permintaanmu, hentikan." Tuan-tuan, maknanya sahabat kata soalan ni tak sesuai. Apa pula kau ni gila? Kau pun minta berzina kat Nabi SAW, minta izin. Sahabat tuan-tuan rasa marah dengan soalan macam ini. Maknanya tuan-tuan, satu pengajaran awal kita boleh ambil daripada hadis ini ialah suasana kemungkaran tu tak berlaku di zaman sahabat, ya. Benda-benda mungkar ni tak boleh dibenarkan berlaku, ya. Mereka akan sekat sehabis mungkin kalaulah ada unsur-unsur untuk melakukan kemungkaran itu. Ya. Lalu baginda SAW bersabda, "Hampirkannya kepadaku." Panggil budak tu ke sini. Ya, budak tadi tu yang cakap jauh tadi, bawa ke sini kau depan. Lalu pemuda itu menghampiri baginda SAW dan duduk. Nabi lantas bersabda. Tuan-tuan tengok Nabi psikologi. Nabi psycho budak ni tuan-tuan. Nabi psycho, Nabi ajak pelajar ni, Nabi mengajak pemuda yang memohon izin untuk berzina ni, Nabi ajar dia tuan-tuan. Nabi ajar macam ni. Nabi ajak dia berfikir, adakah kamu suka jika zina itu berlaku kepada ibumu? Pernah kau? Mak kau nanti orang melakukan zina kata mak kau pernah ke? Jawabnya tak nak, demi Allah Rasulullah saya tak nak, kata dia. Demikian juga kata Nabi SAW, orang lain pun tak qamah juga. Perkara ni perkara keji, berzina yang berlaku kepada ibu mereka. Maknanya mungkin kau nak berzina, nanti kau berzina terhadap ibu seorang ibu kepada seorang anak perempuan tu. Baik tuan-tuan, Nabi tanya lagi, adakah engkau rela berlakunya zina pada anak perempuan kamu? Kau nanti dah berkeluarga, mungkin ada anak perempuan. Kau nak tak anak perempuan kau kena berzina, kena rogol, kau nak tak? Kata lagi ni tak nak, tuan-tuan. Jadi Nabi tanya, terus lagi Nabi tanya soalan ketiga, kau nak tak berlaku kepada adik engkau ataupun kakak engkau? Tak nak. Soalan yang berikutnya Nabi tanya, kau nak tak zina ni berlaku kepada mak saudara engkau? Mak saudara sebelah ayah, ya, kemudian mak saudara sebelah ibu. Semua soalan-soalan yang Nabi tanya ni tuan-tuan, dia jawab tak nak, sebab benda ni tak sesuai, benda ni keji, ya. Tuan-tuan sekalian, kita tengok terus jawapan kat bawah tu. Kata Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, tuan-tuan dah habis tanya dan jawab, sesi soal jawab dah berlaku tuan-tuan. Akhirnya Nabi buat apa tuan? Meletakkan tangan baginda ke atas pemuda tersebut. Ini pun satu teknik doa juga. Biasa doa ni kita baca bila masa ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit tuan-tuan, tanya dia sakit mana? Dia kata sakit hati sebab barang naik. Itu cerita lain, doa lain baca. Dia kata sakit mana? Sakit kepala, poning. Pegang kat kepala dia. Bacalah doa yang tuan-tuan hafal. Paling parah pun baca surah. Paling kurang pun kita baca surah Fatihah. Nampak macam Ustaz Don ni masuk kan, macam terror tengah selendang, nampak macam doa mesti doa panjang. Rupa baca Fatihah je pun tak apa. Yang penting ada doa tuan-tuan sekalian, baca doa, letakkan tangan kita dekat kepala si orang yang sakit tu, letakkan tangan kita dekat tempat manalah orang tu sakit, kawasan mana, letakkan tuan-tuan, bacakan doa. Doa nak ziarah orang sakit ni pun banyak dalam hadis-hadis, tuan-tuan boleh cari banyak sangat doa tu. Tuan-tuan, Nabi buat apa tuan? Nabi letakkan tangan Nabi SAW, lantas Nabi berdoa, letakkan tangan dekat atas pemuda tu, Nabi berdoa. Ini doa dia, Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini 3 rangkap doa yang Nabi bacakan kepada si pemuda yang poning ni tuan, yang minta izin untuk
berzina. Ini tuan-tuan. Allahumma ighfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Maksud hadis, maksud doa ni, ya Allah ampunkan dosa si fulan ni. Dia dah ada niat nak berzina tadi. Ada plan, ada perancangan nak berzina. Ampunkan dosanya ya Allah. Sucikan hatinya. Sebab hati yang kotor ni tuan, dia mudah terjebak kepada benda-benda yang salah. Dia mudah terjebak kepada benda-benda yang batil. Kan? Sucikan hatinya ya Allah, dan peliharalah kemaluannya daripada maksiat. Sayyidina Umamah berkata lagi, pemuda itu tidak lagi berkeinginan untuk melakukan perkara terkutuk selepas itu. Tuan-tuan tengok ni, bodoh ni kita nak praktik bila ni? Ni tahun baru ni, malam tahun baru ni, siapa countdown lah bodoh tuan. Malam-malam macam tu budak-budak suka kumpul. Ya, suka buat kumpul-kumpul lah. Nak daro, mak daro, nek daro, wan daro, semua kumpul sekali. Lepas tu na'udzubillah yang tak ada bimbingan hukum ni, ni peserta ni dah boring tu, dia tak bangun tu. Sini. Sekejap tuan ada gangguan sikit, sekejap je. Tak maaf ya tuan-tuan, gangguan sikit. Baik. Jadi tuan-tuan, kita kata tadi doa ni sesuai untuk kita lakukan. Nanti Persatuan Kebajikan Rizdah pula tahun ni dia kumpul pergi Taman Tasik kau, pergi kat Senawang kau, bawa satu risalah. Bawa risalah jauhi zina ke, ataupun jangan tinggalkan keluarga ke, buatlah apa yang simple-simple punya pamphlet, risalah yang mudah-mudah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak payah pakai sorban besar-besar, tak payah nak ceramah dekat situ dah, orang tak nak ceramah. Yang Nabi buat tuan-tuan tengok tu, Nabi sapu, Nabi letakkan tangan Nabi SAW dekat si pemuda yang sakit. Dia bukan sakit apa, sakit dalaman, jiwa dia kosong. Orang yang jiwa kosong tuan-tuan, dia mudah terjebak dengan benda-benda yang salah tadi tu. Kita tak isi jiwa kita tuan dengan zikir, kita tak isi dengan amal-amal soleh. Akhirnya kita ni terjebak, mudah sangat kita terikut-ikut benda yang salah. Kan? Itu sebab dia, maka sebab itu kita nakkan kita punya kehidupan ni mesti ada program kita, mesti ada majlis ilmu. Okey? Majlis ilmu penting tuan-tuan. Di samping kedua yang hari ni saya perhatikan orang Seremban ni juga dah tinggalkan perkara tu, majlis zikir. Kita kena seimbangkan. Ada satu malam, contoh malam Jumaat, cuba pergi baca Yasin, zikir, tahlil dan sebagainya. Itu penting, pengisian dalaman kita sangat penting. Sebab kalau jiwa yang kosong tadi, dia akan terdah buat semua. Dan kita dengar 2-3 hari. Saya dengar malam tadi lah, saya malam tadi ceramah di Periksen, di Kem Askar. Dia ada cerita bahawa penceramah pendakwah terkenal kita ni di KL, ada adik ipar dia bunuh diri, kata dia. Kan? Bunuh diri, terjun bangunan. Tuan-tuan, itu ujian lah, ujian. Kita nak cerita tuan yang jadi bunuh diri, terjun bangunan ni sebab apa? Kita nak sebut kaitkan dalam kosong. Dalam kosong, tak ada apa nak buat. Dah tak boleh lah, laki dia dah kayu 8, tak kayu 3 ni, kayu 8 mainnya kan. Dah tak tension. Yang lelaki pun tension. Aku dah kerja siang malam, pergi petang, bagai nak gila. Dia boleh boleh tidak setia dengan aku. Akhirnya kita ni dah tak ada panduan hukum, kita akan buat benda yang tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan ya. Sebab itu benda yang penting ialah kita mengisi hati kita ni dengan ilmu, dengan iman. Isi hati kita dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penting tuan-tuan sekalian. Baik, saya kembali kepada pengajaran hadis ini. Perhatikan kata dia, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik seorang pemuda yang ingin terjebak melakukan perzinaan. Kan? Tapi Nabi buat apa tuan? Nabi counselling dia, dialog, psikologi dan akal yang waras tanpa perlu membaca ayat-ayat Quran. Nabi tak ada kata wala taqrabuz zina. Nabi tak kata macam tu. Ini kalau cerita tanah kubur bolehlah tuan-tuan masukkan sikit-sikit ayat tentang zina kan. Tanah kubur dia nak buat cerita-cerita pengajaran kan. Bolehlah. Tapi kalau kita nak nasihatkan budak-budak tuan-tuan, saya ingat tahun lepas ada satu cerita di Senawang, cerita tak bagus lah. Dia buat projek dalam kereta tuan-tuan. Yang tegur tu pula yang kena belasah, tak pasal-pasal. Kan? Ini manusia tuan, dia dah nak dah tak ada agama ni. Kalau tak ada agama ni, dia buat je kerja tak senonoh tu. Kat mana dia buat? Masalahnya ialah benda kalau buat tertutup, dosa besar lah, dosa zina. Tapi sekurang-kurang tertutup lah. Ini buat kalau tempat itu tanda-tanda kiamat. Zina tu dia dah buat open, kat mana-mana boleh buat. Orang yang cuba tegur tu, orang tu pula yang kena belasah. Ya Allah, apa nak jadi tuan-tuan? Ini berlaku pada hari ini kan. Sebab apa tadi? Sebab dia tak ada apa-apa dah, tak ada agama dah dalam kehidupan dia, tak ada apa-apa, sekali dia tuan-tuan. Jangan jadi macam tu. Perhatikan Nabi SAW tuan-tuan, Nabi tak perlu bagi ayat Quran,
Nabi tak payah pakai hadis, tuan-tuan. Nabi cuba mengajak sahabat ni berfikir, berdialog, tuan-tuan, ya. Dan hal ini kerana baginda SAW mengetahui bahawa baginda mampu membuang perbuatan terkutuk itu daripada jiwa pemuda tersebut berdasarkan pandangan baginda yang memandang dengan mata hati. Mata hati ni kita sebut apa, tuan-tuan? Al-basirah. Yang ni basar, mata kasar ni kalau agak-agak kabur sikit, macam saya ni pakai spek. Kan? Tapi tuan-tuan, mata hati kita, tuan-tuan, dia boleh pudar, dia boleh kabur. Mata hati yang kabur ni, tuan, dia tidak dapat melihat nur Allah. Dia tidak dapat melihat nur Nabi SAW. Dia tidak dapat melihat kebaikan. Itu yang masalahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni juga lebih-lebih lagi pendidik ataupun lebih-lebih lagi mak bapak, ya, nak pilih sekolah anak, form 1 ni kat mana nak hantar anak. Macam mana anak nak masuk asrama ke tak masuk asrama, sekolah mana, siapa kawan dia, apa aktiviti, tuan-tuan. Benda tu kena ada konteks hati, basirah. Dalaman kita kena bersih. Nak bersih macam mana kalau kita tak berzikir? Nak bersih macam mana kita semayang pun tak khusyuk? Nak bersih macam mana kalau kita ni suka je buat benda-benda maksiat, melewat-lewatkan solat? Melewatkan solat tu maksiat tu, dosa. Ya, suka menanggung-nangguhkan perkara baik, tuan-tuan sekalian. Macam mana nak terang hati kita? Maka sebab tu, tuan-tuan, untuk menjadi pendidik yang baik, dia punya mata hati dia mesti terang. Baru dia boleh bagi pandangan-pandangan yang bernas. Baru dia punya idea-idea itu bertepatan dengan hukum syarak. Baik, pengajaran hadis. Hadis ini merupakan satu panduan yang perlu diikuti oleh para pendakwah agar menggunakan idea yang bernas pada waktu yang tertentu dan pada golongan tertentu apabila keadaan memerlukan. Hal ini jelas ditunjukkan oleh Nabi SAW, oleh keadaan pemuda ini yang disucikan oleh Nabi SAW akan hatinya daripada zina dengan menggunakan idea yang terarah lagi bernas. Hari ini, tuan-tuan, kita punya program pula macam-macam. Tak cukup imam muda, imam tua, ustazah pilihan, ustazah tak terpilih, semua ada program. Dan di kuis sekarang kita tahulah, malam Jumaat dia ada program apa, pencetus ummah. Okeylah, ya, program-program tu kita kata okey sebab dia boleh bersaing sedikit, memberikan alternatif solusi kepada program-program yang berbentuk realiti yang daripada koci sampai ke tua. Nak tu. Jangan ada tu pula waris dah masuk kilauan yang tak apa-apa nak kilau.